Hai, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana fungsi attendant pada HRM. Okey, jadi kita boleh record kedatangan pekerja kita. Okey, di bahagian jika kamu ingin pekerja kamu boleh clock in bila masuk kerja, kamu boleh pergi ke bahagian user management. Okey, contoh saya di sini saya dah buat satu user untuk pekerja. Jadi ini adalah contoh pekerja satu. Okey, jadi role pekerja ni adalah cashier. Okey, jadi di bahagian role cashier ni kamu perlu tick uh, di bahagian edit untuk bahagian role. Okey, jadi di bahagian HRM di bahagian essential, okey, kamu boleh tick dua ni. Okey. So jika kamu ingin pekerja kamu lihat kedatangan mereka sendiri, mereka boleh tick view on attendance, dan jika kamu ingin pekerja kamu clock in, kamu harus tick allow user to enter their on attendance from where. Okey, jika kamu tak tick ini bermakna kedatangan mereka kamu harus masukkan secara manual. Okey, jadi bila dah hidupkan fungsi ini, kamu boleh update. Okey, jadi di bahagian HRM, di bahagian HRM dan di bahagian attendant, okey, di bahagian attendant di sini ada beberapa menu yang kamu boleh lihat. Okey, jadi sebelum saya tunjukkan cara nak clock in, kamu boleh masukkan attendant secara manual. Okey, jika kamu contohnya kamu mempunyai sistem attendant yang lain seperti kamu guna punch card yang manual biasa, jadi kamu boleh download template file ini dalam bentuk Excel dan ikut format ini dan masukkan details attendant bagi pekerja-pekerja kamu. Okey, jadi okey, jadi di bahagian all attendant kamu boleh lihat attendant bagi pekerja-pekerja kamu, dan di bahagian add latest attendant kamu boleh masukkan attendant secara manual dan kamu boleh pilih pekerja. Okey, jadi kamu boleh masuk pukul berapa, balik pukul berapa, pilih shift dan pilihlah masukkan IP address optional, dan boleh masukkan note, clock in note dan clock out note. Ini adalah optional juga. Okey, jadi ini kamu boleh masukkan secara manual jika pekerja kamu terlupa nak clock in dan clock out. Okey, kemudian close. Okey, jadi bila nak pekerja kamu clock in sendiri, selepas edit di bahagian role, kamu boleh pergi di bahagian shift ini, kamu kena masukkan shift lah. Okey, jadi contoh saya buat baru add. Okey, kemudian saya letak di sini adalah shift pagi. Okey, jadi shift type ini ada dua jenis. Boleh baca information di sini. Okey, jadi ada fixed shift dan flexible shift. Okey, fixed shift ini adalah bermakna kamu perlu masukkan shift ini bermula daripada pukul berapa. Contoh pukul 10 pagi hingga 10 pagi. Okey, dan di sini waktu habis bekerja contoh 6 petang. Saya masukkan 6 petang.
Okey. Jadi di sini untuk shift ini mungkin kamu boleh letak pagi jenis shift 1, shift 2 dan lain-lain. Kamu boleh masukkan cuti. Okey. Jadi bila kamu masukkan cuti contoh hari Ahad, jadi pekerja kamu untuk shift ini tidak boleh clock in dan clock out lah pada hari holiday ini. Tetapi jika cuti pekerja kamu adalah tidak menentu, kamu boleh kosongkan di bahagian holiday. Jadi dia tiada halangan nak clock in dan clock out pada bila-bila masa. Okey. Kemudian di bahagian sini adalah do atau clock out. Okey, do atau clock out kamu boleh tick. Okey, jadi macam contoh pekerja kamu dia balik sepatutnya pukul 6. Okey. Kemudian dia kemungkinan dia terlupa nak clock out. Jadi bila dia lupa nak clock out, kamu boleh buat auto clock out. Contoh pukul 6.30 atau 6.15. Okey. Contoh pukul 6.15. Okey, kamu boleh buat lah. Maaf, boleh kamu boleh buat letak contoh pukul 6.30. Okey, jadi ini adalah untuk auto clock out lah. Tetapi jika pekerja kamu terlupa untuk clock out. Jika kamu tidak mahu auto clock out, kamu boleh aktif lah. Okey, jadi di sini untuk fixed shift, pekerja kamu perlu clock in tepat-tepat pukul 10 dan bila clock out kenalah tepat-tepat pukul 6. Selepas 10-1 minit pekerja kamu tidak boleh clock in. Okey. Jadi bagaimana untuk membolehkan pekerja kamu boleh clock in dan clock out selepas waktu ini? Mungkin dia masuk awal sikit 9.50 ataupun terlewat sikit masuk pukul 10 minit. Jadi yang ini saya klik satu submit. Okey, kemudian saya kemudian pergi di bahagian setting. Okey, di bahagian attendant. Okey, jadi di sini kamu boleh masukkan sebelum check in 20 minit sebelum tidak dikira sebagai overtime. Okey, serupa kat sini kamu boleh mungkin set 10 minit ataupun 20 minit. Okey, jadi contohnya jika waktu check in pekerja kamu boleh clock in 20 minit awal dan dia boleh clock in 20 minit lewat. Okey, serupa juga waktu check out, dia boleh clock in 20 minit check out, dia boleh clock in 20 minit awal ataupun 20 minit lewat. Jadi itu tidak dikira sebagai pulang awal ataupun sebagai overtime ataupun sebagai late. Okey, kalau late mungkin selepas 10 minit kamu boleh letak sebagai late. Jadi bila dia late dia dah tak boleh inilah clock in. Jadi kamu kena masukkan kedatangan dia secara manual ataupun kamu wujudkan shift lagi satu. Okey, jadi di sini saya pergi semula di bahagian leave. Maaf, di bahagian attendant. Okey, di bahagian attendant shift pagi tadi yang saya baru buat, saya edit. Saya nak buat sebagai flexible shift. Okey. Jadi flexible shift ni bermakna dia boleh clock in dan clock out pada bila-bila masa. Jadi dia tidak inilah tiada halangan jika dia terlewat ke apa, tetapi bila lewat kamu boleh tengoklah dia clock in pukul berapa.
Okey, kemudian di sini pun sama, boleh buat auto clock out. Jadi kalau macam contoh kedai tutup ataupun shift ini habis pukul 6, memang tiada overtime, dia akan automatic clock out lah. Okey, ataupun jika pekerja kamu ada boleh overtime, jadi kamu boleh letak selepas pukul 8, kedai tutup pukul 8 dan dia ada overtime, dan waktu ini adalah waktu dia untuk clock out automatic jika dia terlupa untuk clock out secara manual. Okey, kemudian saya submit. Okey, bila saya submit shift ini, okey, shift ini kamu boleh masukkan kepada user. Okey, contoh saya masukkan pekerja satu ni. Okey, kemudian start date kamu boleh letak. Okey, jadi shift ni start tarikh untuk pekerja ini bila sampai bila. Tetapi jika tiada, macam contoh kamu sentiasa menggunakan shift ini, jadi kamu boleh letak end date ni kosongkanlah. Tetapi kalau macam waktu shift adalah bertukar-tukar, kamu boleh letak end date ni lah. Okey, kemudian submit. Okey, bila dah submit, kamu dah assign user tadi kepada pekerja ini. Sekarang saya log out dan saya akan log in sebagai pekerja. Okey, jadi di bahagian akaun pekerja, kat sini pekerja kamu boleh log in. Okey, ataupun di bahagian HRM, di bahagian attendant, pekerja kamu boleh juga log in melalui di sini ataupun di atas ini. Okey, bila dia log in, IP address pekerja kamu akan keluar. Okey, jadi IP address ni adalah IP address router kamu. Okey, jadi kalau macam contoh di kedai kamu, kebiasaannya walaupun beberapa PC yang berlainan, IP address tetap adalah sama. Jadi kamu boleh simpan IP address kedai kamu supaya kalau ada pekerja kamu log in melalui handphone, kamu boleh detect lah sebab dia sebab dia akan berubah IP address ini lah. Jadi kalau macam contoh dia sebenarnya pekerja kamu dah lambat, tapi dia dalam perjalanan ataupun masih di dalam rumah, dia kalau dia log in daripada rumah, dia akan keluar IP address yang berlainan. Jadi yang ini adalah IP address untuk internet kedai kamu. Okey, kemudian bila pekerja ni nak log in, dia boleh masukkan note lah, apa-apa note, ataupun tidak perlu masukkan jika tiada apa-apa note. Jika pekerja kamu terlewat ke apa, mungkin dia boleh letak note alasan kenapa dia lewat lah. Okey, kemudian saya submit. Okey, jadi pekerja sekarang sudah log in. Okey, bila dia log in, kamu akan nampak benda ni akan berputar-putar. Okey. Dan jadi di sini pekerja kamu juga boleh lihat attendant dia sendiri, tetapi dia tidak boleh melihat attendant orang lain. Dia boleh tengok attendant dia sendiri, dan dia boleh tengok berapa hour dia telah bekerja. Okey. Kemudian itu contohnya sekarang adalah waktu untuk clock out. Okey, jadi untuk clock out, pekerja kamu boleh juga letak note sebagai letak note. Mungkin dia buat overtime ke apa, mungkin dia boleh letaklah note overtime sebab sekian. Okey, jadi boleh submit.
Okey. Sekarang ni saya tukar akaun kepada admin semula. Saya pergi semula di bahagian HRM. Di bahagian attendant. Okey, jadi kamu boleh pilih all attendant. Okey, ini adalah keseluruhan attendant bagi pekerja kamu mengikut tarikh, nama pekerja, pukul berapa call in, pukul berapa call out, berapa lama waktu dia bekerja. Okey, dan jenis shift lah. Okey, kemudian kamu juga boleh pilih spesifik untuk pekerja tertentu saja. Contoh pekerja ini. Okey, jadi kamu boleh export lah kepada PDF kedatangan mereka bagi setiap pekerja ataupun ke semua pekerja. Okey, kemudian attendance by shift, kamu boleh lihat macam contoh tarikh hari ini, berapa banyak pekerja yang present, yang hadir, dan jika ada pekerja yang absent, kita boleh nampak lah berapa pekerja yang tidak datang. Okey, dan kamu boleh lihat juga report attendance by date ni. Jadi kamu boleh lihat lah berapa ramai yang datang, berapa ramai yang absent lah. Okey, jadi itu saja untuk di bahagian attendant di bahagian HRM. Terima kasih.